Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan model rawatan yang digunakan di AADK Pasir Putih. Baiklah, saya akan membentangkan model rawatan yang digunakan di AADK Pasir Putih. Model rawatan yang digunakan di AADK ini ialah modul psikososial, di mana modul ini memberi pembelajaran terhadap kehidupan seharian klien dan bagaimana cara untuk klien mengenal pasti sebab-sebab berlakunya penagihan. Modul ini juga membantu mereka untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjebak dengan penagihan dadah serta membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah penagihan. Di dalam modul ini terdapat beberapa fasa iaitu fasa kepulihan awalan, fasa penagihan semula dan tahap dolar langkah, di mana klien yang datang ke AADK ini akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan terbahagi kepada 15 orang dan mereka semua ini akan mempelajari semua tahap-tahap ini dalam masa tempoh 2 tahun. Saya Nur Aizat Atika binti Basir, nombor matrik S54604 yang ingin membentangkan mengenai kesesuaian model psikososial dengan isu penagihan dadah di AADK. Kesesuaian modul ini terhadap klien dapat dilihat melalui pembelajaran mengikut tahap-tahap yang telah diaturkan. Tahap pertama adalah tahap pemulihan awalan, di mana dalam tahap ini mempunyai 6 sesi dan klien akan mempelajari tentang gaya kehidupan seharian mereka iaitu punca-punca ketagihan, faktor-faktor yang membolehkan seseorang terjerumus dalam pengedaran dadah dan mempelajari cara bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini apabila berhadapan dengan masyarakat. Dan juga klien akan mempelajari tentang mengenali diri mereka sendiri dengan mengetahui apakah punca sebenar mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Tahap yang kedua pula adalah tahap pencegahan penagihan semula, di mana dalam tahap ini klien akan mempelajari tentang apakah faktor-faktor penagihan semula, bagaimana untuk mengatasi penagihan semula dan bagaimana untuk menghindari diri klien agar tidak terjebak dalam penagihan dadah semula. Dan tahap yang ketiga iaitu tahap dolar langkah, di mana dalam tahap ini memberi pendedahan mengenai cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah lain apabila klien berhadapan dengan masyarakat lain di luar nanti. Dan juga tahap ini mengajar klien tentang bagaimana untuk menjauhi faktor-faktor ini berlaku dan melaksanakan cara-cara untuk mencegah penagihan semula. Dengan adanya model psikososial ini dapat memberi pengetahuan tentang tingkah laku yang lebih baik terhadap penagih di AADK ini. Nama saya Siti Nur Atika binti Abdullah, S55611. Saya akan membentangkan tajuk keberkesanan modul psikososial. Puan Wak Aminah telah mengesan keberkesanan modul psikososial apabila menjalankan sesuatu program di Pusat Pemulihan AADK Pasir Putih. Beliau mendapati bahawa klien mulai nampak penyebab dan kesan apabila terjebak dengan aktiviti penagihan dadah. Puan Wak Aminah selaku pegawai pemulihan seolah-olah telah membuka jalan kepada klien supaya mereka dapat mengenal pasti apa tindakan seterusnya yang perlu mereka buat dan apa tindakan yang mereka perlu elak. Antara pengalaman yang pernah Puan Wak Aminah lalui ketika mengendalikan sesi adalah klien mengalami trigger pada kepulihan awalan. Kebiasaannya, mereka dipengaruhi oleh tempat, rakan, benda dan orang. Sebagai contohnya, sekiranya klien mendapat gaji, benda pertama yang akan dibeli adalah dadah. Jadi, mereka sudah biasa dengan keadaan tersebut. Menjadi rutin kebiasaan mereka, bila dapat gaji akan terus beli dadah. Pada pendapat mereka, dadah adalah satu kepuasan ataupun satu kenikmatan yang tiada tandingannya. Selain itu, pot atau tempat menghisap dadah juga menyebabkan klien menjadi trigger. Sekiranya mereka melalui tempat atau kawasan menghisap dadah, mereka akan teringat dan menyebabkan mereka jatuh semula
dengan aktiviti penagihan dadah. Jadi dari situ Puan Wak Aminah telah merancang strategi untuk membantu klien-klien untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penagihan semula dadah. Sebagai contohnya, jika klien melalui jalan A dan menyebabkan mereka terjebak dengan penagihan dadah, maka Puan Wak Aminah menasihati mereka agar menggunakan jalan B ataupun jalan alternatif yang lain agar klien tidak mencenderungkan diri dalam aktiviti penagihan dadah. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kekangan pelaksanaan model rawatan ini. Antara kekangannya adalah klien hanya akan datang untuk melapor diri dan terus pulang ke rumah serta mereka tidak akan menetap di pusat jagaan ini. Kekangan yang kedua adalah klien bertembung dengan program-program yang dianjurkan oleh pihak luar. Hal ini kerana pihak luar memerlukan penglibatan mereka dalam aktiviti tersebut. Apabila program yang dianjurkan oleh pihak jagaan bertembung dengan program-program yang daripada pihak luar, mereka terpaksa menanggung dahulu program yang asas ini. Kekangan yang terakhir adalah pegawai pemulihan tidak sempat untuk menghabiskan modul kepada para klien kerana tempoh pengawasan klien adalah selama 2 tahun sahaja. Sebagai contoh, modul tersebut mempunyai 7 langkah, tetapi pegawai pemulihan tidak sempat untuk menghabiskan 7 langkah tersebut dan mereka mungkin menghabiskan pembelajaran dalam 5 langkah sahaja disebabkan oleh kekangan masa. Saya Nur Syafwati Hanan, S54798. Saya akan meneruskan pemetangan bagi tajuk kekangan yang dihadapi. Terdapat 3 kekangan yang disebut oleh pegawai pemulihan. Kekangan pertama, klien hanya mendaftar dan tidak tinggal di pusat pemulihan. Kekangan kedua, klien bertembung dengan program yang dianjurkan oleh pihak luar. Dan kekangan ketiga, pegawai pemulihan tidak dapat menghabiskan modul tersebut dalam tempoh 2 tahun sahaja. Berdasarkan kekangan kedua, iaitu klien bertembung dengan program yang dianjurkan oleh pihak luar, pegawai pemulihan telah mencari beberapa inisiatif agar kekangan tersebut dapat ditangani. Antara cara mengatasi kekangan tersebut, pegawai pemulihan akan mengadakan kelas tambahan ataupun kelas ganti agar klien tidak ketinggalan dan dapat menghabiskan modul dalam tempoh 2 tahun tersebut. Persepsi terhadap rawatan yang digunakan dan juga perubahan yang dapat dilihat. Mengikut Cik Am, rawatan yang disediakan di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Pasir Putih, AADK Pasir Putih ini sangat-sangat berkesan. Sebabnya pihaknya dapat memberikan asas kepada penagih, iaitu pada permulaannya pihak AADK mengajar penagih ini bagaimana untuk mengenal pasti dirinya sendiri dan bagaimana untuk mengelakkan dirinya daripada penagihan semula, dan juga penagih-penagih ini akan berkumpul semula untuk bersama-sama sendiri bagi membantu penagih di luar sana yang ingin pulih. Jadi rawatan yang sedia ada ni dapat membantu seseorang penagih ni untuk berubah sekiranya mereka mempunyai keinginan untuk pulih. Hal ini adalah kerana setiap kepulihan itu bukan bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi bergantung kepada persekitaran penagih itu sendiri sama ada mereka ingin memilih untuk pulih ataupun tidak. Disebabkan rawatan yang digunakan ini berkesan, terdapat beberapa perubahan yang dapat dilihat oleh seseorang penagih. Antaranya ialah pada permulaannya, penagih ini datang dalam keadaan yang tidak terurus, tidak kemas dan kurus. Tapi bila penagih-penagih ini mengikuti segala program dan jadual yang dilaksanakan selama 2 tahun ini di AADK Pasir Putih, perubahan amat ketara dapat dilihat seperti kelihatan lebih terurus, badan mereka lebih berisi, dan ada juga penagih yang datang selepas 2 tahun mereka berubah, bukan sahaja tidak terlibat dalam penagihan tetapi mereka juga berhenti
merokok. Okey, disebabkan itu, Cik Am dan kaki tangan AADK Pasir Putih sangat berbangga dengan perubahan yang berlaku dalam diri seseorang penagih itu. Yang pada permulaan mereka merupakan penagih yang tegar dan mereka berubah menjadi seorang yang sangat baik sekaligus berjaya meneruskan kepulihan sehingga 2 tahun pengawasan daripada AADK. Okey, setelah penagih ni melalui pengawasan daripada AADK, mereka sedikit sebanyak dapat melakukan sesuatu dengan normal. Seperti mereka dapat bergaul dengan keluarga dan melakukan aktiviti harian dengan lebih teratur. Dengan sokongan daripada keluarga, mereka juga akan lebih bersemangat untuk mempunyai motivasi untuk tidak mengulangi lagi dalam penyalahgunaan dadah. Jadi, perubahan penagih ni dapat mengubah kembali kehidupan seseorang penagih itu untuk menjalankan kehidupan mereka dengan lebih baik dan juga lebih teratur. Cadangan atau penambahbaikan yang boleh dilakukan di AADK Pasir Putih, antara perkara yang boleh dilakukan untuk membantu mereka yang dalam pemulihan penyalahgunaan bahan ialah kita perlu AADK Pasir Putih perlu memperbanyakkan program yang melibatkan mereka yang dalam pemulihan dengan masyarakat supaya mereka merasa tidak tersisih dan dihargai oleh masyarakat. Aktiviti seperti ini sudah tentu membuatkan mereka yakin bahawa masyarakat boleh menerima mereka tanpa melihat mereka di masa yang lepas dan menganggap mereka sebagai orang yang baik yang boleh membantu mengubah masa hadapan mereka. Program ini dapat menunjukkan bahawa masyarakat sangat prihatin terhadap mereka dan bersemangat untuk membantu mereka mengubah hidupnya menjadi masyarakat yang berguna kepada negara. Antara perkara yang boleh dilakukan bagi membantu mereka yang dalam pemulihan ialah pegawai pemulihan boleh berkongsi semangat dengan mereka dengan menunjukkan kesungguhan bahawa kita ada bersama dengan mereka untuk perancangan masa hadapan yang lebih baik untuk hidup mereka. Mungkin mereka memerlukan seseorang untuk membantu beliau membuat sesuatu tindakan atau pemilihan supaya mereka tidak lagi mudah untuk kembali semula kepada penyalahgunaan bahan. Pegawai pemulihan perlu sentiasa memberi kata-kata positif. Selain itu, cadangan kami ialah pegawai pemulihan perlu membantu mereka untuk memenuhi keperluan mereka seperti dalam mencari pekerjaan. Biasanya mereka ini ramai yang tiada pekerjaan tetap. Jadi, pegawai pemulihan perlu membantu mereka untuk bangkit dari kehidupan mereka yang dahulu untuk menjadi seorang yang mempunyai kerjaya tetap. Pegawai pemulihan sebagai seorang berpengalaman perlu membantu mereka dengan menunjukkan cara yang bagaimana untuk mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan tersebut. Tambahan pula, kemajuan pada masa kini boleh membantu masyarakat mendapat info atau mencari pekerjaan dengan mudah. Terdapat banyak laman web untuk mencari pekerjaan pada masa kini. Pegawai pemulihan perlu membantu mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka.